Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita dapat sama-sama kita kembali dalam siri kuliah kita Talbis Iblis. Dan alhamdulillah pada hari ini mudah-mudahan kita berharap talbis iblis pada manusia tu kuranglah, sebab mereka ni diikat dan ditambak. Pun begitu, talbis mereka terhadap manusia senantiasa ada, sehinggalah kadang-kadang melekat dalam jiwa manusia, sehingga walaupun mereka tu tak ada, tetapi setting dia pada manusia tu mudah berlaku sampailah kepada waktu-waktu yang seterusnya. Jadi semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keampunan dan taufiknya kepada kita untuk kita menjalani ibadah Ramadan dengan sebaiknya dan mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terus bacalah kepada kitab kita Talbis Iblis, yang mana hari ini kita akan sambung bab talbis iblis terhadap fuqaha atau ahli fiqh. Sudah? Nah, bab talbis iblis terhadap fuqaha ataupun ahli fiqh. Terlebih dahulu saya sekali lagi mengingatkan kita semua bahawa apabila kita membaca talbis ini bukanlah untuk kita menghukum fulan ataupun fulan, tetapi kita mengambil sikap untuk berhati-hati dan kita mengambil sikap untuk menyelamatkan diri daripada fitnah yang menimpa sebahagian daripada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita untuk selamat daripada fitnah-fitnah sebegitu. Baik, Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, di zaman dulu ulama fiqh juga adalah ahli Quran dan ahli hadis. Di zaman dulu yang tahu fiqh, dia juga adalah ahli Quran dan dia juga adalah ahli hadis. Malah kalau dilihat dari sudut sistem pembelajaran mereka, dimulakan dengan Al-Quran. 10 tahun dah hafal Quran. 10 tahun, kalau kita mungkin dah 12 tahun ke atau 15 tahun, apapun dimulakan dengan Al-Quran. Kemudian naik lagi belajar hadis, kemudian naik lagi belajar isi dengan fiqh ataupun makna kepada hadis tersebut. Maka zaman dulu ulama fiqh adalah ulama Quran dan mereka juga ahli hadis. Kita ambil contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia seorang yang ataupun mengambil berat soal hadis, dan dia juga mengambil berat tentang Al-Quran, sehingga kita tahu dia adalah orang yang banyak membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal dan seumpama dengannya lah. Itu adalah cara mereka belajar pada zaman dulu. Seiring dengan pergantian zaman, kondisi itu semakin merosot, sehingga sebahagian fuqaha mutaakhirin mengucapkan, cukup bagi kami mengetahui ayat-ayat hukum dari Al-Quranul Karim dan kami bersandar kepada kitab-kitab hadis yang masyhur seperti Sunan Abu Dawud dan yang semisalnya. Jadi makin lama keadaan itu makin merosot. Yang fiqh bukan sekadar tidak lagi menjadi ahli Quran,
bukan sekadar tidak lagi menjadi ahli hadis, mereka mula berpada dengan hadis-hadis hukum ataupun ayat-ayat hukum. Tak apa lagi, datang pula mereka hanya mengambil mukhtasar, makna ringkasan-ringkasan matan-matan fiqh yang telah pun diringkaskan, dibuang dalil tu, dibuang hadalil ni, tujuannya untuk menjadi ringkasan sahaja, bukanlah bererti menolak hadis ataupun Al-Quran. Tetapi apabila mereka berpada dengan matan-matan tersebut, apa hukum ni harus, apa hukum ni tak boleh, apa hukum ni, tanpa mereka mengetahui sandaran-sandarannya, sehingga akhirnya mereka berpada dengan itu. Di samping itu mereka pun meremehkan perkara ini. Salah seorang dari mereka berhujjah, berdalil dengan ayat yang tidak diketahui maknanya serta dengan hadis yang tidak diketahui sahih atau tidaknya. Sebab itu sebenarnya bukan sekadar zaman ni, bukan sekadar pada fuqaha. Perkara ni berlaku pada semua orang. Zaman kita ni lemah, tak usah tunjuk ke orang, tunjuk kita cukup dah. Betul tak? Kita tunjuk pada kita cukup dah, sebelum daripada kita tunjuk kepada orang. Sebab apa? Kalau zaman dulu semua orang dalam satu dada tu ada Quran, ada hadis, ada fiqh. Hari ni ahli Quran hanya dengan bidang Qurannya, ahli hadis bidang hadisnya, ahli fiqh dengan fiqhnya. Seolah-olah dia tu bidang lain-lain dan tak duduk sekali. Jadi menyebabkan makin lama makin merosot. Sebahagiannya tak tahu makna, berat lagi bahasa Arab pun tak faham, susah. Bila terjemahkan hadis salah, bila tengok dalam matan fiqh bahasa susah. Dan saya ambil contoh macam perbahasan yang pernah berlaku dalam muzakarah haji kan, tentang masalah syarat kepada selipar. Syarat kepada selipar, tahu selipar kan? Di sisi pendapat kita, kalau selipar ni mesti buka semua jari, sehingga kalau kita pendapat tabah haji lah, kalau kita pakai selipar yang tutup depan tu kan, jari anak hujung kaki tu terlindung dalam tu, maka dia kata tak boleh pakai tu. Dia kena pakai selipar yang pakai lidah tu. Yang bentuk Y tu lah, kita panggil selipar apa? Selipar Jepun. Jenis selipar Jepun tu. Bila saya masuk dalam muzakarah, saya kata kenapa lah dia sampai peringkat begitu. Rupa-rupanya bila masuk dalam muzakarah haji, dia bincang, dia buka kitab-kitab fiqh, dia kata min syurutin na'il, daripada syarat-syarat selipar, tidaklah boleh menutup ke semua jari. Tidak boleh menutup ke semua jari. Maknanya syaratnya tak boleh tutup semua. Kalau tutup satu tak apalah. Tapi dia faham macam mana, dia kata tidak boleh menutup ke semua jari, maknanya kena buka semua jari. Tak boleh tutup semua jari, maknanya kena buka semua jari. Itu kefahaman dia. Sehingga bincang tetap juga dengan kita. Tak apalah, itu pandangan dia. Cuma kita katakan dari sudut ni pun kadang-kadang perlu diperhalusi. Soal bahasa, soal hadis. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi pula, kembali kepada tu, Nabi kata siapa yang tak ada selipar, maka kalau ada khuf pun potong sikit je khuf dia tu. Maknanya kalau potong khuf sikit, pastilah ada lagi lah bersifat. Tak adalah selipar Jepun nak suruh potong khuf tu jadi macam bentuk selipar Jepun. Tapi begitulah keadaannya. Apabila makin lama makin dia berjauh daripada Al-Quran, jauh daripada hadis. Tapi kalau dia nak pakai selamat, pakaian yang lebih-lebih, dia yakin, maknanya pakai selipar Jepun lah. Saya pun kalau pergi, kalau Jemaah Haji Malaysia kita pun, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan duk balas banyak waktu haji. Kalau dia nak pakai pandangan tu, mula-mula ada seorang ustaz tu, dia kata saya dulu ustaz, saya tak ambil endah sangat pakai selipar tu.
Tapi jadi susah kita waktu di Arafah tu, jumpa seorang, selipar tu tak boleh pakai tu. Jumpa dua orang, selipar tak boleh pakai. Jadi kita kena satu hijau pula kita nak berdebat di padang Arafah. Jadi dia kata apa? Saya pakai selipar Jepun, selamat Ustaz. Jadi hukum satu sudut. Jadi kita nak interaksi dengan tu pun satu sudut. Duk cara selipar je pada Arafah tak payah. Dia kata saya pakai selipar Jepun, besar. Bukan masalah pandangan saya boleh ke tak boleh. Dia kata supaya saya tak nak berjidal, berdebat banyak di padang Arafah. Jadi itu pun termasuk dalam fiqh juga tu sebenarnya. Fiqhul ikhtilaf. Fiqh berselisih pendapat. Kalau pada Arafah duduk balabat selipar lagi, nak tumbuh tanda pun duduk tengok selipar kita. Duduk sore lalu, selipar tu tak boleh pakai. Mari saya selipar tu boleh pakai tu. Puang selipar tu, bagi tak pakai selipar lagi susah, lagi mudah. Buat haji dalam keadaan hati yang tenang. Betul? Tak guna kita nak kerah dengan pandangan kita, siapa pekat, hati kita pun tenang. Nak bahabat lain. Pada Arafah, kita pakai selipar Jepun juga. Selesai. Baik. Boleh jadi dia bersandar kepada qiyas yang bertentangan dengan hadis yang sahih yang dia tidak ketahui kerana sedikit usahanya dalam mengetahui dalil. Padahal hakikat fiqh tidak lain menyimpulkan hukum dari kitab dan juga as-sunnah. Jika demikian, bagaimana mungkin dia boleh menyimpulkan hukum dari sesuatu yang tidak diketahui? Jadi akhirnya dia hanya berpandu kepada qiyas dalam keadaan dia lupa bahawa apa pandangan itu bertentangan dengan hadis yang sahih. Fiqh ni asal daripada mana? Fiqh ni asal daripada mana? Kefahaman kita terhadap Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sumbernya di situ. Jadi selama kita ada panduan, kita usulul fiqh. Usulul fiqh itu sumber kepada fiqh kita. Paling utama sekali Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian baru marilah ijma', kemudian qiyas, kemudian barulah yang bawah-bawah pada tu. Maknanya apa? Usul tu kita kena tahu daripada mana sumber pandangan ni. Kenapa orang kata begitu? Macam saya kata tadi, isu selipar tadi, kenapa sampai boleh kata selipar ni tak boleh? Mana kita pergi usul apa? Kenapa asalnya? Mesti ada panduan petunjuk dari Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi bila sampai ke satu tahap dia berpada dah, tak perlu daripada Quran dan Sunnah, mulalah dia keluarkan pandangan dia. Ni tak serupa dengan orang ni, tak serupa orang tu. Akhir sekali bila diberikan Al-Quran dan juga As-Sunnah yang dia tak tahu, boleh jadi dia memusuhi pula Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu bahaya. Baik. Sebab tu kalau kita nak belajar fiqh pun, maknanya biarlah kita faham tentang Quran dan juga Sunnah. Saya pun pesan juga pada kita semua, dalam metod pembelajaran kita, biarlah kita datang dengan susunan dia yang betul lah. Kalau di sekolah budak-budak kita tu ajarkan dia Quran, hafal Quran, kurang-kurang dia tahu dulu kedudukan ayat tu di mana. Nak faham tafsir 100% tak lagi. Tapi bila kita baca, bila kita mulakan dengan hafalan, sampai bila kita belajar fiqh, keluar apa? Quran, kita tahu, mula dia akan berkait antara satu sama lain. Kita tahu ini ayat Quran, ini hadis Nabi, sebab kita dah tahu Quran. Kawan-kawan, walaupun kita tak tahu hadis, kita hafal Quran, mana datang satu hadis kita tahu bukan Quran. Kurang-kurang lah. Orang kata ni Quran ke hadis, mana kita tahu ni Quran. Setengah-setengah tu sampai pekat tak ada tahu ni ayat Quran ke hadis Nabi. Sebahagian hadis dianggap Quran, padahal dia bukan Quran. Salah satu perbuatan buruk dalam perkara ini adalah mengaitkan sesuatu hukum dengan satu hadis yang dia tidak tahu darjatnya, apakah ia sahih ataupun tidak sahih. Dan yang ni banyaklah. Mengetahui sahih atau tidaknya suatu hadis adalah perkara yang susah. Seseorang perlu melakukan perjalanan jauh dan menanggung banyak kelitihan untuk mengetahuinya, sehingga kitab-kitab hadis dapat disusun dan sunnah-sunnah boleh ditetapkan dan mampu dibezakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang lemah.
Akan tetapi orang Islam yang hidup kebelakangan dihinggapi rasa malas untuk mempelajari ilmu hadis. Hingga aku melihat, kata Imam Ibn Jauzi, hingga aku melihat sebahagian daripada ulama fiqh besar mengomentari hadis sahih dalam buku karangannya dengan berkata, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Padahal hadis itu hadis yang sahih. Banyak mana orang tak tahu dalam masalah. Siapa berkata mungkin dia mempersendakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Seperti mempersendakan takbir, mempersendakan gerakan-gerakan dalam salat. Padahal yang kata tu Nabi. Allahu akbar. Di tempat lainnya aku mendapati si ulama berhujah dengan satu masalah dengan menegaskan dalil kami ialah hadis yang diriwayatkan oleh sebahagian mereka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Bahkan dia menjadikan jawapan atas hadis sahih yang dijadikan hujah oleh lawannya dengan mengucapkan hadis ini tidak diketahui. Maksudnya dia menolak pula hadis yang sahih. Semua pernyataan tersebut tidak lain termasuk bentuk pelanggaran syariat Islam. Natijahnya apa? Maka agama yang kita agak amalkan tidak sama dengan acuan agama yang asal. Itu saja. Syaitan nak mengalihkan kita daripada, mungkin boleh jadi dia tak alih terus, dia alih sikit demi sikit. Akhirnya orang buat tak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kita pun mesti tahu asas kepada bagi mahallun niza'. Contohnya mahallun niza' pada sudut apa perbahasan tersebut. Ni contohlah saya kata bab basuh rambut, basuh kepala. Bab basuh kepala tentang qadar paling minima. Perbahasannya qadar paling minima. Dalam keadaan semua sepakat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ambil wudu menyapu air di seluruh kepala. Semua sepakat. Itu hadis yang sahih. Cuma khilaf pada qadar paling minima. Kenapa ada khilaf pada qadar paling minima? Sebab dia kata takut-takut orang tak ambil penuh, dan boleh jadi juga ada keperluan dia untuk qadar paling minima. Jadi macam-macam bawa hujah dan qiyasnya masalah. Yang ada yang berhujah dengan sapu kepala anak yatim, ada yang berhujah dengan qiyas kepada sapu khuf. Seperti kita pegang kepala anak yatim dan dapat pahala, tak kena gosok semua kepala dia, pegang sikit pun insya-Allah dapat pegang kepala anak yatim. Betul? Sapu di atas khuf. Kalau khuf tu koyak, 1/3 khuf koyak, boleh 3 khuf lagi ke tak? 2/3 khuf tu koyak, boleh 3 khuf lagi ke? Ada perbahasan di kalangan ulama. Maka kalau 1/3 khuf masih 3 khuf, maka 1/3 kepala, maka dia menyapu kepala. Itu perbahasan para ulama lah. Cuma kita nak katakan bahawa tajuk asalnya ialah khilaf tentang qadar paling minima. Tapi kenapa kita sampai halat seolah-olah mazhab Asy-Syafi'i sapu ambil wudunya sikit, tiga orang tak apa dah. Sedangkan itu perbahasan pada qadar paling minima. Kalaupun kita kata kita bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i pun kata afdalnya sapu kepala semua. Jadi kadang-kadang dia tak sedar mansya ataupun apa khilaf yang berlaku sebenarnya. Kalau dia kata ni masalah khilaf pada qadar paling minima, maka kita tahu ni khilaf. Kalau orang buat begini sah ataupun tidak. Tapi yang kita nak buat sepatutnya paling afdal lah. Betul tak? Di antara talbis iblis terhadap fuqaha, saya sebenarnya bila bincang bab fuqaha ni kita pun bimbang sangat. Sebab tu saya paling takut buka soal jawab. Sebab bila buka soal jawab, orang akan tanya bab fiqh banyak. Bab fiqh ni ustaz-ustaz kita pun ada, biar dia jawab je lah. Saya ni je syarah je lah. Kita kalau bab mudah, bukan bab mudah lah.
bab-bab yang kita bukan ahli kita serahkan kepada ahli. Cuma hari ni kita baca bab talbis, bukan nak menghukum para fuqaha dan bukan nak mengeluarkan hukum. Di antara talbis iblis terhadap fuqaha ialah menghasut mereka agar menjadikan keahlian berdebat sebagai tujuan menuntut ilmu. Namun mereka berdalih tengah mencari kesahihan dalil terkait salah satu hukum atau mengambil kesimpulan atas masalah-masalah yang sama atau mengungkap alasan-alasan yang dikemukakan berbagai mazhab. Andai hal itu benar, nescaya mereka benar-benar menyibukkan diri agar boleh mengetahui semua masalah. Tetapi kenyataannya mereka menyibukkan diri hanya pada masalah besar, yakni agar boleh memperbincangkan secara panjang lebar. Okey. Seorang pendebat di antara mereka pun maju di depan khalayak untuk mengadu kekuatan dalil ataupun hujjah. Salah seorang dari mereka telah menyusun perdebatan dan menganalisis segala permasalahan yang berlawanan dalam rangka membanggakan dan menyombongkan diri. Padahal boleh jadi dia tidak mengetahui hukum dalam masalah kecil yang merebak di tengah masyarakat. Apa maksud dia tu? Kita bincang tentang masalah-masalah besar dan masalah-masalah sulit. Mungkin kita suka sebab hujah pada tu, ulama ni kata begitu, ulama ni kata begini, kita rasa puas dalam membedah masalah tersebut. Tapi kadang-kadang sampai peringkat awal lupa tentang masalah-masalah fardu ain. Mungkin bab wuduk, tentang ambil wuduk dengan sempurna pun belum lagi. Atau mungkin ialah kadang-kadang kita pergi terjun dalam masyarakat, kita anggap orang tahu belaka dah, padahal mungkin sebahagian daripada mereka baru nak belajar. Itu masalah juga. Okey. Sini ni hebat belaka dah, saya baru nak belajar ni. Perdebatan mereka dengan bahasa falsafah termasuk talbis iblis, sehingga mereka bersandar pada metod ini. Talbis iblis yang lainnya terhadap para fuqaha ialah dengan menjadikan mereka mengutamakan qiyas daripada hadis yang dijadikan hujjah satu permasalahan, agar ruang melakukan analisis berdasarkan logik menjadi lebih luas. Atas dasar itu, apabila ada seorang dari mereka yang berdalil dengan hadis, maka dia akan dicela. Padahal salah satu adab syar'i dalam berdalil adalah mendahulukan hadis dan nas daripada qiyas ataupun analogi. Kita belajar fiqh, sebab tu ada beza kalau kita buka kitab fiqh dengan kitab hadis-hadis hukum. Pernah buka tak? Tak pernah. Umdatul Ahkam contoh Umdatul Ahkam, kitab hadis hukum. Kitab hadis hukum, perbahasan dia mendatangkan hadis, mula-mula hadis begini, kemudian darjah hadis sahih ke tidak, begini. Kemudian kefahaman daripada hadis, apa pandangan ulama berkaitan hadis tersebut. Maka susunan dia diletakkan hadis mula-mula, kefahaman kita berdasarkan hadis. Ulama fiqh kadang-kadang dia susun mengikut masalah, nak suruh kita mudah faham. Okey, masalah tabwid bab wudu, betul dah. Okey, kemudian selesai bab tu dia hukum masalah, hukum sekian, pandangan sekian, gini. Okey, ni pandangan dia. Di hujung tu dah dalil pada pandangan pertama begini, dalil pada pandangan kedua begini, dalil pada ketiga. Tak apa lagi. Okey, cuma di situ kita dapat lihat dari sudut bagaimana satu mendahulukan hadis sebagai asas, yang satu mendahulukan permasalahan sebagai asas. Kalau dia berlaku adil, insya-Allah, dan ini adalah metod para fuqaha yang benar, alhamdulillah. Kita tak kata para fuqaha tu salah. Cuma apabila sampai ke satu tahap di mana sampai kepada orang-orang yang mungkin tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla, bila ada satu masalah, dia mendatangkan dalil untuk membenarkan masalah tersebut. Contoh, sampai satu tahap perbankan Islam mari hukum kad kredit.
lagu mana masalah ni kita nak jadikan dia sebagai harus. Jadi fikir punya fikir, kona kau tu, kona kau ni, datangkan baik tu, datang berapa kali dah pinjaman tetap pinjaman. Mula-mula mari dengan al-bai' bithamin ajil, kemudian ataupun qardul hasan, kemudian mari istilah macam-macam, semata-mata nak biarkan produk tu boleh. Sama ada kaji dulu ataupun tidak, wallahu ta'ala alam. Tapi apa yang kita tengok, benda tu tetap ada, cuma konsepnya berubah-ubah. Dibimbangi apa dia? Dibimbangi semua tadi, didatangkan alasan macam mana benda yang dia nak buat tu dia boleh buat. Apa? Kalau sampai ke tahap tersebut, maka itulah talbisnya. Adapun orang dari sudut penilaian, kita mendahulukan kalau Quran kata, hadis kata tak boleh, Quran kata tak boleh, maka kita tak boleh. Tak perlu, anda tak boleh. Dak lagu mana nak biar jadi boleh. Dia sampai setengah. Kita tak kata semua fuqaha, bukan. Tapi ada yang sampai ke tahap begitu. Lagu mana nak boleh jadi boleh. Sampai saya ingat dulu Syekh sebut dalam tu, setengah-setengah orang yang hilang, orang Badui dia hilang. Hilang apa? Hilang harta, hilang barang ke apa. Dia doa, ya Allah, janganlah barang aku tu dijumpai oleh ahli fiqh. Kata apa pula, mesti ada kaedah ni asal jadi boleh kat dia kata. Tapi mungkin perkataan dia tu agak melampau pada faham. Cuma saya nak katakan bahawa adanya orang yang sampai ke tahap begitu. Sebab tu dinyatakan oleh Imam Ibn Jauzi dalam masalah ni. Asas kepada para fuqaha, dia susun tu nak suruh kita mudah nampak masalah sekian begini, pandangannya begini, kemudian baru datang dalil. Cuma bila dah buat gitu, dia masalah, dia dah setuju pandangan ni, dia cari pandangan mana, dalil mana yang menyetujui pandangan dia. Sebab tu pernah ada seorang ilmuwan di Malaysia ni, dia datang ke Madinah dulu ada kad kredit kan, dulu kad kredit dia guna bai'ul inah kan Ustaz kan. Bai'ul inah ni jumhur ulama tak boleh. Dia kata kita ni oleh kerana kita adalah pelopor kepada perbankan Islam. Dia cakap depan-depan student, kita cari juga macam mana nak memudahkan urusan perbankan umat Islam. Lalu kita cari untuk dapatkan nak buat juga kad kredit Islam, kita guna bai'ul inah. Betul para jumhur ulama kata tak boleh. Tapi kita cari pendapat, ada satu pendapat yang dhaif kata boleh, itu kita pakai. Kita berkata, ya Allah, takkanlah begitu. Dia kata tak boleh, fikir cara lain lah. Tapi jangan sampai apa yang asasnya kad kredit lagu mana nak suruh diislamkan. Islamisasi benda yang daripada konvensional kita nak jenamakan dia sebagai Islam, lagu mana kita nak buat. Yang tu musibah. Sebab tu sebahagian daripada sahabat-sahabat kita yang mungkin wara', bukan dia nak kata semua, dia berlepas diri daripada nak jadi penasihat di bank dan sebagainya. Takut, bimbang. Bukan kata orang pergi tu terlibat dah, tapi mimba bil wara'. Takut dia sebab benda-benda begini kadang-kadang kita kata lain, tapi pada saat implement dia lain pula. Jadi nama kita orang kata ni diluluskan oleh panel syariah begini. Takut juga. Baik. Jadi itu kadang-kadang berlaku, bukanlah satu kelaziman. Saya minta tolong kita faham, ini dibincangkan sebagai fitnah terhadap sebahagian, bukanlah kata ahli fiqh ni sifat dia. Ni mohon difahami dengan benar. Baik, kita pun jangan begitulah. Jangan oleh kerana kita nak pada sesuatu benda, kita cari alasan untuk jadi boleh. Sama juga, bukan tak semesti jadi fuqaha. Jadi kita nak tahu masalah, kita buat dah. Ustaz boleh dah buat gini, ustaz ni jawab tak boleh. Kita tanya ustaz lain pula, ustaz ni jawab tak boleh. Tanya pula, siapa jumpa ustaz kata boleh? Oh, dia kata aku jumpa dah ustaz ni kata boleh, aku pakai dia. Padahal ada 10 orang dah jawab tak boleh, nak juga hak ni juga.
Tak semestinya berlaku pada fuqaha, berlaku pada orang biasa pun. Tapi dalam bab tu gitulah. Sebab dia sudah ada satu qarar dalam diri. Qarar dia, aku nak buat. Jadi apa isu, apa masalah nak suruh jadi boleh? Pandai-pandai. Tanya ustaz saya kata tak boleh. Tak jadi ustaz ni tak boleh pakai. Dia tanya salah pula, ustaz ni pun tak boleh pakai. Tanya akhir jumpa sekali, ustaz tu kata boleh. Biarlah ustaz tu ni kaki seokok pun tengok bibir hitam, ustaz tu kata boleh seokok, wajib pula dah setengah-setengah keadaan. Dia kata ni aku setuju. Padahal fatwa negeri keluar dah, warta dah keluar dah, habis semua keluar. Tapi oleh kerana dia nak, dia pilih apa yang dia nak. Ini musibah. Baik. Talbis iblis. Manakala ada orang yang berhujah dengan dalil hadis, dicela pula. Ni apa ni, sikit-sikit dalil, sikit-sikit hadis. Padahal keutamaan dalam bab hukum berada pada hadis. Talbis iblis berikutnya terhadap para fuqaha muslimin adalah dengan membuat mereka sibuk menyusun berbagai perbahasan ilmu yang berdasarkan kepada logik semata-mata tanpa memadukan dia. Apa maksud memadukan dia tu? Kita kata sepadukan dia lah, berpadu, memadukan dia dengan sesuatu yang jelas-jelas boleh melembutkan hati. Maksudnya dia tidak diiringi amalan seperti membaca Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi, menyemak sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Jadi kadang-kadang dalam bab fiqh ni kita bukan sekadar nak tahu hukum boleh atau tidak boleh, tapi kita nak buat, nak sampai darjat kita kena soal lembutkan hati. Ibadat bukan sekadar nak tahu sah ataupun batal. Kita juga kena berinteraksi dengan ibadah, soal khusyuk contohnya. Itu maksud dia. Baca Al-Quran, baca hadis, supaya hati tu lembut, bukan sekadar hanya menyusun nak tahu boleh ataupun tidak. Yang demikian menjadi catatan sebab telah diketahui bahawa hati manusia tidak akan khusyuk dan lunak hanya dengan mengulang-ulang perbahasan tentang cara menghilangkan najis ataupun tentang air suci yang telah berubah kerana sesuatu. Hati kita memerlukan nasihat dan peringatan agar tergerak bangkit untuk boleh mengejar kepentingan akhirat. Memahami masalah khilafiyah memang bahagian ilmu syariat, namun jadi tidak boleh menegakkan segala apa yang tidak boleh menegakkan segala apa yang diperintahkan Allah. Sebagaimana orang yang tidak mempelajari rahsia perjalanan hidup para ulama salaf dan keadaan orang yang mengikuti mereka, maka dia tidak akan mampu menempuh jalan mereka. Patut diketahui tabiat manusia itu layaknya pencuri. Jika tabiat seseorang dibiarkan bersama orang-orang yang hidup pada zaman sekarang, nescaya dia akan mencuri dan meniru tabiat mereka sehingga mereka menjadi seperti mereka. Tetapi jika seorang boleh mempelajari sejarah perjalanan hidup para ulama terdahulu, maka dia akan terus berusaha untuk menjadi seperti mereka meski tidak sesuai dengan tabiat khalayak dan beradab dengan akhlak mereka. Faham tak tu? Tak faham juga? Maksud dia, selain daripada kita belajar tentang hukum, pelajarilah juga kehidupan mereka. Hukum satu boleh tak boleh, macam saya kata tadi lah. Andai kata kalaulah dalam mazhab Asy-Syafi'i salat berjamaah tu adalah sunat muakkad. Okay. Dalam mazhab Syafi'i salat berjamaah di masjid, apa hukum dia? Sunat muakkad kan? Mazhab Hambali wajib, Hanafi wajib, Ahlul Hadis wajib.
Sebab berdalilkan hadis-hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bakar rumah orang tak pergi solat berjamaah. Kefarduan solat berjamaah dalam solat khauf, maknanya berat. Kefarduan orang yang ataupun kefarduan solat berjamaah. Al-Imam Al-Bukhari atau Imam Al-Syafi'i dalam masalah ni perbahasan dia, kalaulah tidak kerana satu hadis yang menunjukkan bahawa salat bersendirian diterima, iaitu salat hadis berkaitan dengan salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih baik dari salat bersendirian dengan 27 kali ganda. Berarti bandingan tu baik dengan buruk ke baik dengan baik? Baik dengan baik. Salat berjamaah lebih baik daripada yang sendiri. Berarti salat sendiri baik juga, cuma berjamaah lebih baik. Maka kalau salat sendiri itu baik, berarti dia sah, diterima dan tidak berdosa. Jadi kata keluarlah hukum salat berjamaah itu sunat muakkad. Okey, sunat muakkad di sisi mazhab Asy-Syafi'i. Tapi kita juga perlu kena tahu bahawa di saat Al-Imam Asy-Syafi'i keluarkan hukum salat berjamaah ni sunat muakkad, apakah dia sama seperti orang kita sunat muakkad je, tak pergi semaya Jumaat pun tak apa? Kita ambil hukum sunat muakkad sehingga kita meremeh-remehkan salat berjamaah. Jamaah tak apa, setengah-setengah. Kalau mazhab Hanafi atau Hambali, apa dia? Kalau Hanafi, kalau kita tengok mari Pakistan mana kerja buka dengan pakai payah kerja, gitu orang salat berjamaah. Sebab di sisi dia kecil. Orang kita tak apa, tak apalah salat balik. Kalau saya ke baju tak berapa tu, saya tak selesa semayang, nak kena semayang balik rumah dulu. Pasal apa? Kita dah jadi hukum tersebut menyebabkan kita menganggap tuntutan tu tak berapa kuat. Tapi kita lupa mengkaji sejarah orang yang telah meletakkan hukum tersebut. Dia bukan meletakkan hukum untuk meremeh-remehkan hukum tersebut, sebab ada hadis tadi yang dia tak berani nak kata dia adalah wajib kerana Nabi membandingkan antara dua yang baik. Tapi hidup dia tak adalah sampai peringkat dia bermudah-mudah dalam salat berjamaah. Nampak tak? Kita tahu satu hukum, tapi kita tak kaji sejarah bagaimana kehidupan mereka. Apakah dia kata bila hukum salat sunat salat fardu sunat muakkad, dia pun tak apa, semaya pokok kita sudah terus semaya sendiri. Tak. Sebab tu kita kata kena pergi belajar juga kehidupan para salafus salih. Macam mana kehidupan mereka. Bukan sekadar kita nak tahu apa pandangan mereka. Okey? Bukan sekadar kita nak tahu apa pandangan mereka. Sebab dia kata tabiat manusia ni layaknya pencuri. Apa dia layak pencuri? Tabiat manusia ni serupa dengan orang. Pencuri dia sudah apa? Curi jenis identiti. Kita tengok orang tu jadi nak ambil serupa dengan dia. Kalau kita baca kehidupan artis dia dalam hidup kita, maka otak dia pun nak jadi artis juga. Kalau dia pergi nak main bola, habis bojeng pun main bola juga. Kalau dia baca sirah para alim ulama, baca kisah-kisah orang salih, maka kan dia rasa untuk mengambil tabiat kehidupan mereka. Bagaimana sifat makan mereka, tidur mereka, baca Quran mereka dan sebagainya. Sebab dia tahu sudut kehidupan tu, akhirnya dia akan nak terikut. Seorang ulama salaf menyatakan satu hadis yang boleh melunakkan hatiku lebih aku sukai dari aku menguasai 100 perkara yang dibahas oleh Syuraih, Imam Syuraih. Dia mengatakan demikian lantaran yang menjadi tujuan dari mencari ilmu adalah mencapai kelembutan hati.
Cuba kita kata kita juga, kita ni nak ngaji banyak ilmu ke, nak jadi dekat dengan Allah. Ngaji mana-mana pun ilmu kita ni, tujuan kita ni nak pergi kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu saya sering kali ulang perkataan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitabnya Fiqhul Ad'iyah wa Du'a, dalam muqaddimah dia. Dia kata apa? Al-ilmu maqsudun li ghairihi la li dhatihi. Ilmu ni dicari kerana selain ilmu, bukan kerana ilmu. Ala wa huwa al-amal, iaitulah dicari untuk beramal. Kita cari ilmu bukan untuk untuk buat koleksi. Akulah orang paling banyak ilmu, tengok kita aku banyak mana. Ilmu dicari bukan kerana ilmu, ilmu dicari kerana selain itu, yang datang selepas ilmu. Apa dia? Amalan. Kita belajar ni untuk beramal, kita belajar ni untuk lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu bukan koleksi. Aku ni koleksi aku panjang, ilmu penuh dia dada, tapi dia suruh amal tak jadi. Sebahagian daripada para sahabat ada yang tak mengetahui hadis pada sebahagian sahabat lain. Boleh jadi ada sebahagian hadis yang kita tahu yang tidak diketahui oleh para sahabat Nabi. Sebagai contoh hadis Mu'adz bin Jabal, hadis yang tentang haqqul ibadi 'ala Allah wa haqqullahi 'alal ibad. Kan Nabi naik unta dengan Mu'adz bin Jabal, Nabi tanya Mu'adz, "Engkau tahu tak hak Allah terhadap hamba, hak hamba terhadap Allah?" Nabi kata, hak hamba terhadap Allah tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Dan hak Allah terhadap hamba, Allah bagi, bukan kewajipan bagi Allah, dan Allah dia yang melazimkan diri dia begitu. Apa dia? Hak Allah ke atas hamba ialah apabila hamba tu tidak mensyirikkan dia dengan sesuatu, Allah tidak akan mengazab mereka. Mu'adz kata apa? Ya Rasulullah, boleh tak aku nak bagi khabar, berita gembira ni kepada manusia? Nabi kata jangan. Takut-takut mereka berpada dengan hadis tu pakai tak buat amal. Mu'adz simpan hadis tu, tak bagi tahu kepada sahabat-sahabat lain, sehinggalah saat dia sakit nak meninggal di akhir hayat dia, barulah dia nyatakan hadis tu kerana bimbang amanah Nabi itu dia tak sampaikan kepada orang. Ada sahabat-sahabat bukan semua tahu hadis bagaimana kita. Ada sebahagian hadis yang kita tahu, mereka tak tahu, tapi kehidupan mereka lebih baik daripada kita. Sebab apa? Sebab ilmu ni bukan apa yang kita dapat, apa yang kita amalkan. Ilmu bukan koleksi, dia ada cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak kita ngaji, ustaz tu ni untuk guru saya, jumpa ustaz tu guru saya, ni untuk guru saya, habis semua senara ustaz tu untuk guru dia belakang. Hebat. Boleh jadi sebahagian untuk guru dia memang ramai, boleh bilang penuh dan senarai, tapi dalam bab beramal apakah setaraf atau senilai dengan ilmu dicari bukan untuk koleksi. Sebab tu dia kata di sini, satu hadis yang aku tahu boleh melunakkan hatiku, lebih aku sukai daripada 100 masalah. Sebab yang nak ialah kedamaian dalam hati. Kita nak beramal kepada Allah, tapi jangan sampai tak payah ngaji lah kalau gitu sah. Tak, beramal dengan ilmu berkali-kali ganda lebih manis berbanding beramal tanpa ilmu. Lain setengah orang kalau gitu tak payah tahu. Ada kita bincang masalah tauhid kan, baru ni saya bincang masalah tauhid tentang bab al-asma' wa sifat. Dia kata ustaz pening ngaji. Dia kata benar, memang masalah ni
Orang ni kalau dia beriman dengan Allah, kata la ilaha illallah, dia tak tahu apa uluhiyah, dia tak tahu apa rububiyah, dia tak tahu apa asma wa sifat, dia kata la ilaha illallah, dia mati dalam keadaan tersebut. Selesai tak? Boleh masuk syurga? InsyaAllah. Tapi di saat dia nak beribadah kepada Allah, dia nak rasakan kemanisan ibadah, tak sama. Ada bila kita bahas masalah asma, pening ya ustaz, dia kata kalau tak mengaji tak apa gini, boleh masuk syurga juga, dia kata. Dan kata boleh, tapi masalah kemanisan ibadah di saat kita kenal Allah Azza wa Jalla, kita salat, kita puasa, kita buat ibadah, takkan sama hati orang yang kenal dengan hati orang-orang tak kenal. Jadi kita nak belajar untuk mengenali Allah, untuk menambahkan nilai dalam soal ibadah kita. Itu maksud dari ilmu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kefahaman yang benar dan juga hati yang hidup dengan ilmu. Baik. Talbis iblis lainnya dengan menggiring atau menjadikan fuqaha, menggalakkan fuqaha supaya boleh berdebat dan tidak mahu memelihara mazhab dan ilmu syariat lainnya. Maka dari itulah anda melihat seorang ahli fiqh dan ahli fatwa ditanya mengenai satu ayat atau hadis, dia tidak mengetahui. Ni tak apa, hak tak tahu tu biasa, bukan semua orang tahu. Tapi di saat sampai dia nak memenangkan apa yang panggil menegakkan benang basah, ataupun sampai dia berkata dalam keadaan dia tak tahu, itu bahaya. Ini merupakan wujud ketertipuan. Lalu di manakah kesombongan akibat kelalaian tersebut? Talbis iblis selanjutnya, mereka berdebat dengan niat menunjukkan siapakah pihak yang benar. Padahal tujuan para ulama salaf adalah saling menasihati dalam kebenaran. Payah dah kita nak jumpa orang yang berdebat, berjidal, adalah untuk sama-sama kita ni membawa kepada jalan yang benar. Ni semua pakat, bukan semualah bahasa saya, kalau semua tu takut kena belakang. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampunkan kita. Bahawa kadang-kadang ada berdebat untuk tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Padahal kita bukan, kalau boleh dua-dua betul belakang. Dan kalau dia pun tersalah, kita kata kita pakat-pakat kembali kepada kebenaran. Kalaupun dia nak duduk ada jalan tersebut, kita kata tak apalah, itu pilihan kamu, semoga Allah memberi hidayah kepada kamu. Dah berlapang dada. Oleh kerana itu para salaf tidak segan berpindah dari satu dalil ke dalil yang lain. Jika salah seorang dari mereka tidak mengetahui satu dalil, maka yang selainnya dengan bersahaja akan memberitahukannya, kerana yang menjadi tujuan mereka adalah menampakkan kebenaran. Pada saat seorang ulama fiqh mengkiaskan cabang kepada pokok berdasarkan illah yang disangkanya sesuai, maka ditanyakanlah apa dalil yang menunjukkan bahawa hukum pada perkara pokok dilatar belakangi oleh illah ini. Biasanya dia menanggapi, ini menurutku. Jika menurut kalian ada yang lebih utama daripada yang sudah ku kemukakan, sila sebutkan. Sungguh penyanggah tidak menjadikan pembicara harus menyebutkannya. Kalau kita tak biasa ni, memang pening nak baca buku ni. Apa maksud tu perenggan tu? Faham? Tak faham pula. Asyik-asyik tak faham kan? Sebab tu kita kena baca satu-satu dah. Lambat pun tak apalah. Sama-sama. Saya pun bukan pandangan, kita pakat-pakat baca. Ada salah, kita pakat-pakat tanya ustaz lain pula. Maknanya begini, ulama fiqh mengkiaskan cabang kepada pokok. Kena tengok cabang kepada pokok. Ni qiyas. Qiyas ni ada yang kita kata asal masalah kepada benda yang tak ada nas, nak diqiyaskan kepada yang ada. Okey, sebagai contohlah kita kata ambil rokok lah, mudah lah, okay? Masalah rokok mungkin tak ada nas kan,
nas yang jelas tu tak ada. Jadi yang ada, yang hampir-hampir dengannya, maka dikiaskan kepada sama ada kerana sifat dia mufattir ataupun benda yang melemahkan ataupun mengkhayalkan, maka dia sama kepada arak contohnya. Okey, maka yang ni dipanggil benda yang tak ada nas, yang ni benda yang ada nas, yang ni cabang, yang ni pokok. Kadang-kadang bila nak qiyas, syarat kepada qiyas illah kena sama. Apa illah? Yang ni mabuk, orang ni pun mabuk. Contohlah kalau salah mohon dibetulkan. Jadi kadang-kadang bila bercakap soal illah, kata betul ke illah tu begitu sama? Dia kata kadang-kadang menurutku sama. Jadi menyebabkan semua benda yang tu, semua benda dia guna qiyas laku. Yang ni diqiyaskan kepada tu, yang ni diqiyaskan kepada tu, sehingga bila kita tolak berdasarkan dalil, dia kata geng-geng ni tak guna qiyas. Bukan masalah tak guna qiyas, kita guna qiyas pada tempat yang perlu guna dengan kaedah yang telah disebutkan oleh para ulama. Kita tak guna qiyas dalam soal benda yang tak ada qiyas padanya. Sebagai pandangan yang kata tidak ada qiyas dalam soal ibadah. Kalau nak qiyas, habis semua benda kena qiyas, susah. Kalau salat sunat diqiyaskan kepada salat fardu, maka semua salat sunat nak disalat secara berjamaah. Dia kata salat sunat kan ada salat berjamaah, salat sunat raya, salat berjamaah, salat tarawih, salat berjamaah, semua tu sunat belaka. Maka salat sunat pun ada salat berjamaah. Jadi nak diqiyaskan. Boleh tak kita kata qiyaskan kepada sunat qabliyah subuh? Sunat qabliyah subuh kita pun salat berjamaah. Orang kata apa? Diqiyaskan kepada, kan susah tu. Ba'diyah asar pula tu, ba'diyah zuhur dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Kemudian soal zikir dan sebagainya, banyak kadang-kadang mereka menggunakan qiyas pada tempat dipanggil qiyas ma'al fariq, qiyas yang tak perlu qiyas atau qiyas yang salah. Apa yang contoh kita nak bagi ni? Apa tak bagi, tapi nak ayatnya kadang-kadang kan suka ni qiyas, sehingga bila kita tolak qiyas, sebenarnya kita tolak disebabkan qiyas tu tak betul. Disebut qiyas ma'al fariq. Apa satu contoh Ustaz? Doa berjamaah lagi tanya Ustaz. Qabliyah Jumaat diqiyaskan kepada qabliyah zuhur contohnya lah. Sedangkan hak tu zuhur, yang ni Jumaat. Benda tu tak, sebahagian ulama tak masukkan dia. Jadi diqiyaskan benda yang tak boleh qiyas. Bila kita tolak, dia kata ni tolak qiyas. Tak. Bukan masalah tolak qiyas. Masalahnya menolak qiyas yang tidak berdisiplin. Okey, boleh faham tak? Boleh faham? Oh, dia kata boleh, empat dia. Orang lain tak kata, dia kata boleh, empat. Mari saya tengok satu video, ada seorang syekh, dia kata orang mari belajar daripada Afrika. Dia kata mari belajar jauh-jauh, mari Quran, mari belajar hadis, apa semua sekali. Balik jadi ke apa? Ada budak tu jawab kan, jadi penagih ganja, dia kata. Dia japuk ustaz dia tu, jangan siapa ustaz tu tergelak dah, tak boleh sambung kuliah siapa. Dia kata hebat sungguh budak tu. Dia kata mari kita bagi hadiah kat dia. Hari ni nak bagi hadiah kat orang ni. Kita bagi hadiah sebab dia bila dia jawab, maknanya dia dengar kuliah. Orang lain tak jawab tu begini, tak tahu dengar ke tak tu. Dia ni kalau soalan faham, budak dia jawab faham, maknanya dia fokus tu ada. Itu hebat. Hak tak jawab tu boleh tentu faham lagi. Boleh. Benar yang dia katakan itu, penyanggah tidak berhak mengharuskannya menjelaskan secara detail. Maka bila orang sanggah, dia berkata
Kalau ada orang sanggah tu tak semestinya mesti dijelaskan. Macam-macam lah. Baik, akan tetapi terkait apa yang terjadi dalam perdebatan, bahkan dalam konteks pemberian nasihat dan penampakan kebenaran kepada orang-orang yang hadir, maka penyanggah berhak mengharuskan pembicara yang mengungkapkan gagasan awal yang dinilai janggal, yakni tidak sesuai dengan kaedah syariat, untuk mengutarakan hal itu. Jadi pendek kata kan, memanglah banyak bertanya ni tak boleh, tapi dah banyak sangat benda yang keliru. Kita tanya tu yang jelaskan lah. Ni bila dia jelaskan benda yang keliru, kita tanya, dia marah pula kepada yang bertanya. Rekap begitulah bahasa dia sini. Okay? Orang tanya kena marah pula. Dah tahu benda tu, bila orang tanya, tolonglah jawab dengan baik. Kita bukan setengah-setengah tu. Tanya, saya tanya je Ustaz, bukan saya parah. Saya pun tak tahu apa dia kata. Dia marah kat saya tanya. Itu sebenarnya kadang-kadang itu sebahagian daripada talbis. Tapi yang Ustaz Hashimi jangan tanya lah, sebab tak boleh nak jawab. Talbis iblis lainnya terlihat dalam fenomena berikut. Pada saat salah seorang dari fuqaha mengetahui kebenaran berada di pihak lawannya, dia tetap tidak mahu atau enggan meninggalkan kesalahannya. Sungguh dadanya terasa sesak saat mengetahui kenyataan ini. Maka kadang dia berusaha keras untuk membantahnya, padahal dia tahu betul bahawa apa yang dibawa pihak lawan itu adalah benar. Ini dia sampai kepada ta'assub lah ni. Dia dah tahu benda itu salah, tetap juga nak mempertahankan kesalahan dia. Dan di saat dia tahu tu, Allahu Akbar, sedih, tapi apakan daya, kerana dia telah memudahkan dia, maka dia tetap lawan juga. Ini kan kita kata antara orang nak baca Yasin malam Jumaat dengan surah Kahfi. Bila kita kata apa salahnya baca surah Al-Kahfi, itu lebih mendekati hadis Nabi SAW. Macam-macam alasan. Tapi dah ni hak dia nak buat macam-macam je. Walaupun kita kata ni hadis Nabi SAW, tetap juga nak buat apa yang mereka buat. Kita pun susah. Saya kadang-kadang 2-3 kali pergi ke masjid yang mana imam dia selepas solat zikir dia baca astagfirullah sampai Al-Fatihah, doa. Kita dah sebut banyak kali, kalau boleh bacalah sampai ayat kursi. Sebab Nabi SAW pesan ayat kursi ni, siapa yang baca ayat kursi selepas solat tidak menghalang dia masuk syurga, melainkan mati. Tapi tetap juga begitu, seolah-olah hadis yang hari ni tak ada nilai langsung pun, tetap nak buat apa yang mereka buat. Ini talbis. Dia tak boleh terima kebenaran itu datang daripada orang. Kalau boleh biar dia sendiri. Tapi ada juga begitu orang ni, ada juga kita tak boleh direct dengan dia. Itu pun kita kena ada juga lah fiqah dari sudut nak menasihati orang. Ada orang dia tak boleh kita direct dengan dia. Kita hantar surat, kita diam-diam, jangan tunjuk dia salah. Dia tak boleh terima kesalahan dia. Dia tulis minta seolah-olah dia yang jumpa kebenaran tersebut. Ada juga jenis gitu. Macam suami dengan isteri, dia nak akad dah kursi tu. Kalau saat di tengah akad tu, bini kata tak sini ya, dia tak situ lalu, dia tak tepat dia akad, letak balik awak akad dia tu. Padahal dia nak letak situ juga. Dia tak boleh orang lain koyak ke dia. Suka. Tengah dah akad dah ni, akad dah. Memang dia nak letak situ pun, tapi oleh kerana bini koyak ke dia, abang meja tu tak sini depan ni, jangan tak lain tak sini, memang saya nak letak sini ya. Dia tak awak akad dia ya. Sebab dia tak boleh terima hati bini dia kata letak. Jadi kalau bini tengok suami akad tu, diam-diam dulu, tengok dia anak akad tak mana dulu. Lepas tu bila letak situ, pandai abang letak situ. Tapi kalau letak sini lagi cantik. Ayat tu kena pandai, baru dia akad balik. Ya kau. Betul. Nak kemar rumah ke abang ni, nak balik kat raya ni. Ada orang dalam masalah fiqah pun begitu. Dalam masalah jidal, masalah debat, dia tak boleh terima kalau orang yang bagi tahu pandangan tu, pandangan dia salah, pandangan tu betul. Dan banyak kadang-kadang sebab tu jidal dengan nasihat lain.
Yang kita kata, dia tadi kata kurangnya orang yang memberi nasihat, banyaknya orang yang nak berdebat. Orang yang nak memberi nasihat, dia tak kisah macam mana nasihat tu sampai, hatta mengalah tak semestinya kalah. Yang penting dia nak orang tu mendapat kebaikan. Itu nasihat. Nasihat ni iradatul khair lil ghaib, nak memberi kebaikan kepada orang lain. Tak kisahlah awak nak nampak saya salah ke, awak nampak saya tak betul ke, tak kisah. Yang penting saya suka kalau awak boleh buat kebaikan. Biar saya dihina pun tak apa, tapi saya suka awak dapat kebenaran. Kadang-kadang kita akan tanya, saya ni nak bertanya, saya tak tahu, betul tak? Ataupun suruh dia tanya saat tak, boleh tak cari kepada saya masalah ni? Ataupun hantar orang untuk bertanya. Kan macam orang nak ambil wuduk, kita tolongi wuduk depan dia dengan wuduk yang baik dan sebagainya. Metod memberi nasihat ni banyak. Jidal lain daripada memberi nasihat. Yang banyak di akhir zaman ialah jidal. Yang memberi nasihat ada mungkin tak ramai. Semua nak nampak dia yang benar, seolah-olah dia ni paksi kebenaran. Kebenaran mesti datang daripada dia. Dah kita terima berapa kali dah, kita berpindah-pindah pandangan, tak ada masalah. Hari ni pakai gini, esok kata itu. Dan ustaz pakai lagu timah, dia kata warna kita baru tahu. Awak gitu pun tak ada masalah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampunkan dia. Baik, boleh lagi ni selu-selu lah bulan Ramadan ni, tak boleh lagi. Talbis iblis lainnya, maka sorry, inilah keburukan yang terburuk. Pasalnya perdebatan hanya boleh diadakan demi mengetahui kebenaran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, tidaklah aku berdebat dengan seseorang yang dia mengingkari hujjah, melainkan wibawanya jatuh di mataku, serta tidaklah dia menerima hujjah, melainkan aku menghormatinya. Tidaklah pula aku berdebat dengan seseorang kemudian aku mendapat musibah kerana berdebat dengan orang yang mempunyai hujjah, yakni kalau dia memang memilikinya, melainkan aku akan mengikuti pendapatnya. Itu sifat al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau berhujjah dengan orang ada, duduklah, bukanlah kita nak kata kita benar ataupun dia salah atau sebaliknya. Tak. Talbis iblis terhadap para ahli fiqh berikutnya, iaitu bahawa kehormatan yang mereka cari melalui perdebatan akan membangkitkan sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya berupa cinta terhadap kedudukan. Maka dari itu, jika salah seorang dari mereka melihat ada kelemahan pada pendapatnya yang boleh membuka peluang bagi lawannya untuk mengalahkan dirinya, nescaya dia akan serta-merta menentang pertentangan lawannya. Hingga jika lawannya tadi berhasil memujuk dia dengan hujah yang kuat, atau memojokkan dia, meletakkan dia pada satu sudut dengan hujah yang kuat, maka dia akan menyombongkan diri lalu membalasnya dengan cela. Jadi sampai ke tahap mereka ni dihormati, mencari kehormatan, mencari kedudukan, sehingga bila berhujah dengan orang nampak nak kalah, mula attack peribadi, mula cela, ni title macam-macam ni, Wahabi tak Wahabi, itu biasa dah kita dengar, atau seumpama dengannya yang lain. Sebab apa? Kita ni bimbang. Sebab kebanyakan kita ni, kebanyakan ayat saya sebahagian lah, mungkin kalau letak 4 orang tu tak jadi ustaz lagi kita ni. Oleh kerana pak kita tak ada orang, jadi orang panggil tiada akar, tiada rotan, akar pun berguna. Kita ni tidak rotan, cuma oleh kerana tak ada orang lain kena mengajar, jadilah orang panggil ustaz. Padahal kalau capak tempat orang lain, dia ni baru anak murid, baru tidak ustaz pun. Betul tak? Tapi lama kelamaan dah orang panggil ustaz, panggil ustaz, dia pun rasa dia ustaz. Satu hari orang tak panggil ustaz, dia pun ni tak kenal kan aku ni siapa. Itu bahaya. Betul tak? Kita mesti kadang-kadang kita kata harus sedar diri lah.
Kalau kita duduk dalam majlis ilmu, kita akan rasa kerdin gitu. Saya dulu, dia kadang-kadang dia kata cemburu kepada anak murid. Level dia tu Tok Guru, tapi duduk di Madinah tak boleh ngajar, suka kita ngajar. Dia ziarah anak-anak murid dia di Indonesia, ziarah anak murid dia di Eropah. Seorang-seorang anak murid dia tu mungkin ada anak murid ribuan orang. Padahal ilmu anak murid dia ni dengan dia hebat dia lagi. Sebab bila duduk di Madinah, duduk di kalangan para ulama, maka hak paling ilmu lah akan jadi orang jadi ngajar. Hak ilmu hak ada sikit-sikit bawah sikit ni akan jadi anak murid. Sehingga kalau dia nak ngajar, syekh-syekh ni kalau dia nak ngajar, dia buat daurah di luar daripada Madinah. Dia pergi lepas daripada musim cuti, dia mari di Indonesia buat daurah. Pak dia pun ustaz dah di universiti tu pun nak ngajar tarah masjid macam ulama lain, ada besar pada dia lagi. Mari ngajar sini, buat daurah situ, buat daurah sini, pasal ilmu dia memang banyak. Cuma duduk pada pak dia tu ada lagi hak lebih tinggi ilmu daripada dia. Bila dia mari kat kita, tengok anak murid ramahnya anak murid dia. Hebat pada Tok Guru lagi. Hebat pada apa? Hebat pada anak murid ramai. Sebab apa dia hebat? Sebab tak ada orang yang lebih hebat daripada dia. Tu ni sebenarnya. Tiada rotan, akar pun tiada rotan, akar pun berguna. Jadi kalau tak ada ikan patik pun ikan kering jadilah. Lebih kurang lagu tu lah. Tapi kalau sawit ikan kering juga nak. Maknanya apa? Jangan sampai menyombongkan diri dengan dilarang-dilarang. Jangan sampai peringkat nak kepada kedudukan. Lama-lama orang panggil ustaz. Sampai satu tahap berhujah, kalau tak boleh jawab, tak payah, tak pandai, aku ustaz tak boleh jawab. Maka mulalah keluar pernyataan. Itulah panggil serangan peribadi lah. Itu juga sebahagian daripada talbis iblis. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampunkan dan menyelamatkan. Talbis iblis lainnya adalah dengan mereka menoleransi ghibah dengan alasan menyampaikan hasil perdebatan dengan seseorang. Mereka kata apa? Aku dah debat dah dengan dia tu. Dia diam, tak boleh jawab apa aku kata. Aku bagi semua dia terdiam, tak boleh jawab. Bukan ahli sangat pun dia. Kita debat dengan dia nak tunjuk orang dia tu bodoh. Situ pun dah lari dah daripada bab nasihat tadi. Kita kan nak kebaikan. Tak perlu ajak orang. Kita pergi jumpa dah dia tu, dia tak boleh jawab semua apa ini. Apa kita nak ajak orang? Kita bagi nasihat yang baik sudah. Ataupun di saat orang datang kepada kita bawa hujah-hujah kawan tu, baru kita kata hujah dia begini. Sampai kata orang kalau jawab mesti dia tak boleh jawab. Kita tanya dia mesti dia tak boleh jawab. Ayat tu tak perlu kita kata gitu. Betul tak? Sebab tu kita bimbang, takut alasannya nak menyampaikan hasil perdebatan, tapi dalam masa yang sama tapi kadang-kadang benda ni kita pun tersalah juga, tersasul ada juga. Tengok kita sendiri pun termasuk dalam tanpa sedar. Bincang-bincang di saat tu kita undur lagi. Baik, dia mengucapkan demikian dan demikian demi menjatuhkan lawan. Talbis iblis lainnya, iblis mengaburkan kefahaman mereka sehingga mereka beranggapan bahawa ilmu syariat hanyalah fiqh, tidak ada yang lain. Ketika nama seorang ahlu hadis disebutkan kepada mereka, komentar yang muncul ialah, oh, orang hadis ni tak tahu apa, tak fiqh pun, dia tak faqih. Dia kata begitu. Mereka lupa bahawa hadis merupakan dasar syariat Islam.
Kalau disampaikan kata-kata yang melunakkan hati, mereka berkata ini ucapan khas para penasihat. Terjelak terlebis iblis, mereka berani berfatwa meskipun belum sampai ke darjah cakap untuk memberikan fatwa. Tidak heran bila terkadang mereka berfatwa berdasarkan realiti, maka pandangannya jelas menyalahi dalil. Padahal sekiranya mereka tidak berfatwa dalam masalah yang ada, tentu lebih baik. Batu jawab soalan tu fatwa juga. Orang tanya soalan nak jawab. Bila orang tanya banyak-banyak, kita dia nak jawab. Baik, jangan bagi soalan, jangan buka. Hari ni memang kita tetap buka soalan. Hari ni puasa ni. Dia tu tengok balik lah Ustaz ni. Dia fokus tinggi dia dengar melakuk ayat gambar. Abdul Rahman bin Abi Laila, dia menceritakan, aku bertemu 120 orang sahabat Rasulullah. Ni tengok para sahabat Rasulullah. Jika salah seorang dari mereka ditanya tentang satu masalah, dia pun akan mengalihkan kepada sahabat yang lain, lalu yang lain mengalihkannya ke selainnya, sehingga pertanyaan tersebut kembali kepada orang pertama yang ditanya. Pakak tak nak jawab belakang. Kalau kita hidup zaman tu, dia kata susah pakak tanya pada jawab belakang. Kita mula ngepek ke ustaz, beletih pula. Ustaz pula kena beletih. Ustaz ni payah basuh ni. Dia tanya tak boleh jawab, benda remeh ni, Google lah sikit. Kalau awak pandai, awak Google lah mudah. Kadang-kadang nak tahu masalah payah juga. Sebahagiannya bukan tak boleh jawab, bukan tak nak jawab, sebab dia tahu ada orang yang telah jawab masalah ni yang lebih alim daripada dia, sehingga dia tak nak jawab masalah tersebut, tak nak khilaf yang berlaku. Ada juga sengaja tak nak jawab, bukan dia tak tahu. Jadi 120 orang sahabat. Baru ni Syekh Sa'ad Ash-Shitri, Syekh Nasir bin Sa'ad Ash-Shitri, mustasyar kepada King Salman, dia kata berfatwa ni selain daripada fatwa memulut, fatwa dengan kitab, tulisan. Banyak orang jawab fatwa dalam mesej WhatsApp satu, atau juga orang menulis kitab. Zaman penulisan dulu, orang-orang yang layak saja menulis kitab. Orang tak boleh kitab, dia ambil je kitab hak dah ditulis, dia baca kitab itu kepada orang. Syekh Nasir bin Sa'ad Ash-Shitri, dia kata, siapa yang menulis kitab dalam keadaan tidak ada keahlian menulis kitab, seperti hukum fatwa, seolah-olah dia telah berkata dalam agama sesuatu yang dia tak tahu. Banyak kadang-kadang kita tengok hari ni kitab, tak apa-apa kitab. Baik-baik kita baca kitab yang ditulis oleh ulama dulu, ratusan tahun dulu, itu lebih tinggi nilai ilmu dia daripada kita baca kitab-kitab hari ni yang ditulis, ya, permasalahan yang memang dalil pun tunggal langgang habis, tapi bila dinampakkan kepada masyarakat seolah-olah ni jawapan yang mengharuskan semua perbuatan-perbuatan yang kita buat. Datang pula dengan dalil-dalil yang kadang-kadang tidak bertempat pada masalah yang sebenarnya. Itu juga termasuk berkata dalam agama tanpa fatwa juga. Dalam lafaz lain dari Abdul Rahman bin Abi Laila disebutkan bahawa dia menuturkan, aku pernah bertemu 120 orang Ansar dari kalangan sahabat Rasulullah SAW di masjid ini. Tidaklah seorang dari mereka menyampaikan hadis melainkan berharap saudaranya berkenan menggantikan posisinya dalam menyampaikan hadis itu. Dan tidaklah dia diminta fatwa melainkan dia berharap ada saudaranya yang mahu menggantikan dirinya dalam memberikan fatwa. Ini para sahabat ni, ya? Diriwayatkan, kalau orang kata kalau saya tak jawab, dia tak tahu, dia jahil, bagaimana? Jahilnya dia, dalam keadaan dia buat benda tu jahil,
lebih Allah ampunkan daripada keadaan kita berkata dalam keadaan jahil. Berarti sudah berfatwa dalam keadaan jahil. Dia buat jahil, kita berfatwa jahil. Antara dua tu, hak mana yang Allah maafkan? Dia. Maknanya kalau orang tanya masalah, kita tak boleh jawab. Kalau kita kata saya tak jawab, dia nanti kesian lah dia. Sebab dia tetap akan beramal dalam keadaan tak tahu. Tapi dalam keadaan tu, pilihan lebih baik daripada kita jawab dalam keadaan kita tak tahu. Hatta kita tak jawab, dia terus dalam kejahilan dia. Dia terus dalam kejahilan dia. Sebab dia jahil, Allah Azza wa Jalla angkat kesalahan dia. Tapi kalau kita jawab dalam keadaan jahil, dia akan berbuat benda mungkin salah. Kalau kita jawab jahil, kita akan berfatwa tanpa ilmu. Kita dah salah, kemudian dia pula ikut hak salah tersebut, dua kali. Sebab tu fa'aftau, mereka bagi fatwa, fadallu wa adallu. Akhir zaman mereka sesat dan menyesat. Itu bahaya. Sebab tu bukan semua soalan kena jawab. Betul? Nak tanya soalan ni, bukan semua soalan kena jawab. Especially hari ni memang tak jawab soalan. Lebih baik dalam keadaan kita biar dia dalam keadaan tak tahu, sehingga dia jumpa orang alim yang boleh jawab. Di saat tu baru dia tanya dia. Selama dia tak tahu, dia beramal dalam keadaan ni tak tahu, semoga Allah ampunkan dia. Lebih baik itu, option jauh lebih baik daripada kita bagi fatwa dalam keadaan kita tak tahu. Bukan kita nak membiarkan dia dengan keadaan jahil, ya, tapi itulah pilihan yang terbaik berbanding kita jawab tanpa ilmu. Diriwayatkan kepada kami bahawa Ibrahim An-Nakhai ditanya oleh seseorang tentang satu masalah. Lantas dia tidak tahu, dia tidak langsung menjawabnya dan bertanya, apakah kamu tidak mendapati orang lain yang dapat kamu tanya tentang masalah ini? Jadi kalau orang tanya dia tanya, tanya ke orang lain? Ada tanya ke? Tak ada lagi ustaz dah. Ya, ditanya ustaz lain dulu lah. Ditanya dulu, dia lebih baik daripada aku. Dah, tanya ni. Dia pun bukan helah ni. Bagi jalan selamat. Sama. Dari Malik bin Anas radhiyallahu anhu bahawa dia mengutarakan, aku tidak memberi fatwa sebelum bertanya 70 orang guru. Apa kalian memandang aku layak berfatwa? Mereka jawab, ya. Malik pun ditanya, bagaimana jika mereka melarangnya? Dia kata, seandainya mereka melarangku, aku tidak akan. Dia tanya 70 orang dulu, boleh tak aku nak jawab soalan begini? Kalau orang tu jangan lagi tanya. Ibnu Jauzi berkata, inilah karakteristik sifat syakhsiyah akhlak para ulama salaf, kerana mereka amat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang melihat sejarah perjalanan hidup mereka, nescaya dia akan memetik pengajaran dari. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemudian para fuqaha mendekati para penguasa, dan ini kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan Allah Ta'ala. Bagaimana kita berikan tak ada sahabat. Kalau ada ustaz, tak ada ustaz ada ustaz Malik ustaz. Kalau soalan bertulis kita jawab minggu depan. Kami selamat kita boleh buat di sini lah. Ada nak tanya? Tak ada. Faham. Tak ditanya dia tak tanya. Aja dulu. Orang lain dia nak tanya. Tak enggak salah. Kalau ada bertanya ustaz lain, sama pasal dia datang.
segala ada kemuskilan tu boleh tanya salah boleh tanya. Yalah, kita berkelah ini 12 hari. Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.